ni mesti libatkan graf. Okey, sama ada graf tu kamu lukis sendiri. Biasa yang graf kamu lukis sendiri tu dekat paper 2. Okey, biasanya graf yang diberi tu dia bagi kamu, dilukiskan, diberi graf tu biasanya di paper 1. Biasanya. Okey, lepas tu kita pergi yang kita dah buat minggu lepas, sekiranya persamaan tak linear diberi. Okey, persamaan tak linear ni kita nampak dia macam mengarut sikit persamaan tu. Kita dapat perasan dekat statement atas tiba-tiba ada persamaan. Itu persamaan tak linear lah tu. Okey, persamaan tak linear diberi. Jadi kalau kamu nampak ada persamaan dah dalam statement, maksudnya diberi persamaan tak linear. Tugas kamu apa? Buatlah, tukar dia jadi persamaan linear. Okey, kamu tukar dia jadi persamaan linear. Yang kita belajar minggu lepas adalah macam mana kita nak tukar jadi persamaan linear. Kita dalam sebutan-sebutan tak linear, dalam persamaan linear tu, kita tiru simbol paksi Y. Okey, paksi Y kalau log, kita tukar mana yang senang nak jadi log Y. Macam tu. Tapi kalau tak boleh, nak tiru paksi Y tak boleh. Kamu tengok paksi Y pun tak ada logo. Okey? Kita tiru pintasan C punya nombor ataupun huruf. Okey, contoh dia macam ni. Contoh dia macam ni. Ni. Kita pergi ke contoh dia. Okey, kita pergi ke contoh dia. Kita pergi sebelah sini sikit. Kita pergi sebelah sini, contoh dia. Ini kita tak boleh tiru paksi Y. Tak boleh tiru paksi Y yang linear. Yang linear. Tengok sini, ni soalan dia. Saya rasa ada yang dah buat, bagus. Okey, ada yang tunjuk saya tu. Tak sempat saya nak komen sikit. Okey, dekat sini diberi graf lengkung. Nampak? Dia suruh apa ni? Ungkapkan Y dalam, okey. Ni. Dia bagi persamaan tak linear. Nampak ni? Nampak ni? Inilah persamaan tak linear. Sebab apa? Persamaan tak linear, dia persamaan kuadratik. Okey, nampak? Graf menunjukkan graf lengkung. Graf lengkung. Graf lengkungnya Y sama dengan negatif 3x square campur 5. Maksudnya, ini bukannya linear. Inilah persamaan tak linear. Okey, tu. Negatif 3x kuasa 2 tambah 5 adalah bukan linear sebab dia melengkung. Yang linear yang ini. Ni confirm linear. Kenapa? Sebab memang dah lurus. Okey, memang dah lurus garis tu. Confirm graf tu linear. Okey, lepas tu tengok sini. Ungkapkan dalam bentuk linear. Dia suruh ungkapkan dalam bentuk linear. Dia bagi. Dia bagi. Tapi Y sama dengan 5X campur C. Okey, 5X campur C. Dia suruh tulis dalam bentuk linear ni. Cikgu ni dah ada bentuk linear, buat apa lagi nak buat? Ini bentuk linear umum sebab Y dia besar. X dia besar. Dia nak spesifik. Y besar ni apa benda dia? X besar ni apa benda dia? Bentuk dia. Boleh faham? Jadi, kita tiru paksi Y. Boleh kan? Okey, kita try. Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 5. Okey. Ini tak linear. Kita tiru paksi Y. Tak bolehlah tiru paksi Y. Y kecil. Mana boleh jadi Y besar? Y besar tu pun umum. Betul? Itu jamlah kita tiru paksi. Kita tiru pintasan C. Berapa nilai pintasan C kelas? Berapa? Negatif 3. Negatif 3. Antara 3 makhluk ni, siapa yang paling senang nak jadi negatif 3? Siapa paling senang? Negatif 3 sendirilah kan? Kan? Mana? Yang tengah-tengah. Macam mana saya nak dapatkan negatif 3 je? Saya tak nak X kuasa 2. Apa perlu saya buat? Kalau atas, kita nak hapuskan yang atas, kita bahagilah. Betul tak? Jadi, saya bahagi. Saya nak hilangkan X kuasa 2. Bahagilah X kuasa 2. Nampak? Bahagilah X kuasa 2.
Tapi bukan dia je. Kalau dia dapat, orang lain kena dapat. Yang lain kena bagi X kuasa 2. Ni pun kena bahagi X kuasa 2. Setakat ni faham? Faham Okey. Lepas itu, kita permudahkan. Saya potong. Oh, ni sama. Bahagi 1. Yang lain dah tak boleh permudah. Saya tulis balik. Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 3 tambah 5 per X kuasa 2. Nampak? Dah ada belum C? Dah ada C. Ini C kita. Okey. Jadi mana Y besar? Okey, mana Y besar kelas? Yang ni C. Y besar adalah yang ini. Nampak? Ini adalah Y besar. Nampak? Y besar adalah logo umum dia. Simbol umum dia. Mana X besar? X besar adalah 1 per X kuasa 2. Betul? 1 per X kuasa 2. Kecerunan berapa? Kecerunan 5. Nampak? Ni kecerunan. Kecerunan dia 5. Macam ni kita tahu kecerunan 5? Dia bagi tahu ni. Ni dia bagi tahu ni. Nampak? Kecerunan tu 5. Okey? Dan pintasan dan logo paksi X, logo paksi Y memang tak akan ada nombor Okey? Dia akan ada huruf XY, XY, XY je. Dia tak akan ada nombor. Tak ada paksi ni. 5 per X. Tak ada. 5 per Y. Tak ada. Paksi 3X kuasa 2. Tak ada. Dia akan bagi pun, ada pun nombor 1. Terpaksalah. Sebab 1 per Y kan. Dia macam tu. Boleh. Takkan ada 3X kuasa 2. Tak ada. Biasanya X kuasa 2 atau XY kuasa 2. Nombor tu apa? Nombor tu boleh yang kuasa lah. Boleh faham? Okey, kamu kena pandai mengagih. Mengagih. Biasanya perangkap tu dekat paksi X. Paksi X akan melekat dengan kecerunan. Okey, kamu kena pandai asingkan, ekstrak dia. Keluarkan mana kecerunan, mana paksi X. Boleh faham? Gitu dia. Okey, lepas tu apa lepas tu sekejap Lepas tu kata dia, okey, dah tiru, kita dah dapat dah persamaan linear. Inilah persamaan linear. Ni persamaan linear. Saya tulis balik lah, inilah persamaan linear. Y per X square sama dengan, tak cantik lah cikgu, nak negatif 3 kat belakang. Tak apa, tukar. Tolak 3. Okey, inilah persamaan linear. Okey, lepas tu apa dia nak? Ungkapkan X dan Y dalam sebutan X dan Y. Adalah. Kita dah ungkapkan terus dah. Inilah ungkap. Boleh faham? Boleh kelas? Ada soalan? Markah berapa? Markah 3. Mana datang 3? Datang 3 Kalau kamu jawab terus betul ni memang dapat 3 terus. Okey, dapat 3 mungkin daripada kita simplify tu tadi. Okey. Okey, bukan soalan tu. Okey, graf dah ada. Graf saya tak nak ajar dah kan. Kamu dah lukis, dah pandai lukis. Okey. Dia kona mana? Kona kiri. Kona kiri ni pun ada juga ni. Dah sampai bawah ni ada kona lagi. Kona kanan, kona kiri. Kalau kamu kona kiri, tiba-tiba tak boleh tiru paksi Y, kamu terus pintas pergi tiru pintasan C. Lepas tu bawah tu dah sama dah. Nampak yang bawah ni? Bawah ni kena tentukan unknown yang ditanya. Kita membandingkan kecerunan daripada persamaan dan daripada graf. Kita sama dengankan. Daripada persamaan, daripada graf kita sama dengankan dia punya maklumat pintasan. Boleh faham? Okey. Persamaan tak linear diberi, saya dah settle. Sekarang ni kita tengok persamaan tak linear. Persamaan tak linear tu tak diberi. Macam mana soalan tu? Okey, tengok. Ini adalah yang kona ke kanan daripada graf tu. Kita kona ke kanan, kita belok kanan. Persamaan tak linear tak diberi. Ada tak diberi? Cuba tengok atas ni.
Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai 2 pemulik ubah X dan Y yang diperolehi daripada suatu eksperimen. Nampak? Satu garis lurus diperolehi apabila graf Y kuasa 2 melawan 1 per X. Itu bukannya persamaan. Nampak? Itu bukan persamaan. Maksudnya tak ada pun diberi. Maksudnya soalan ni tidak diberi persamaan. Persamaan tak linear. Memang tak diberi. Maka kamu kena lukis graf. Okey, kamu lukis graf. Lepas kamu lukis graf, okey, saya tak nak buang masa, tunggu kamu melukis graf sekarang, nanti kamu lukis nanti kamu lukis. Okey, apabila apa lawan apa kena lukis? Graf apa? Y kuasa 2 per X melawan 1 per X. Nampak? Melawan 1 per X. Okey, melawan 1 per X. Jadi, kamu kena buat apa dulu? Kamu kena buat jadual. Jadual ni kena buat. Jadual wajib Kalau kamu ada graf je, jadual kamu tak ada, graf tak ada markah. Okey? Memang kamu buat, tapi kamu buat jadual tu dekat kertas lain. Skrip jawapan kamu apa ni? Jadual tu kamu tak hantar sekali. Memang habis. Okey, jadi dekat sini kena buat, nak buat Y dulu boleh, X dulu pun boleh. Biasa orang buat X Pasti X, pasti Y, X, Y. Biasa X kan? 1 per X. Okey, lepas tu buatlah Y, paksi Y besar apa dia? Y squared over X. Okey, jadi kedua-dua ni kena guna CP berapa? Y kuasa 2 per X adalah CP mengena pada paksi X 1 per X adalah CP 0.1 CP 10 sen. Y kuasa 2 CP 2 RM2. CP RM2 sini. Ni CP RM2, 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Saya dah ajar tekan kalkulator regression linear, reglin kan. Kalkulator lama. Kalau kita baru pun saya dah ajar. Okey. Lepas tu ada yang baru beli ke kelas WIS tu? Ada yang baru beli kumpullah sikit-sikit, satu hari RM1 ke, bolehlah dapat. Okey, dekat sini kamu tengok. Lepas kamu dah masukkan data, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan data, kamu akan lukis graf. Okey, graf tu saya bagilah. Graf tu saya sketchkan kamu Saya sketchkan kamu. Ni tahun 2018 soalan dia. Mana graf dia? Saya dah buat. Ni dia. Oh, graf rupanya C dia adalah betul kan? Graf dia mana? Okey, graf dia macam ni. Dia ada negatif 2. Saya ada guna CP5 ni. Betul ke CP2 dengan CP berapa? 2018. Oh, salah tahun dah. Ni dia. Graf dia macam ni. Tak apalah, baris. Saya sketch je. Macam ni. Ni dia graf dia. Dia akan memintas konon-konon dekat sinilah negatif 4. Dia memintas kat situ. Ni graf dia. Mengikut apa skema ni, dia tak kena 2 titik je. Itu pun CP. CP je dia tak kena. Okey, macam ni. Macam ni. CP je dia tak kena. Okey, itu sebab kamu kena teliti tu melukis graf. Okey, kat mana dia punya markah? 1, 2. Okey, 1, 2. Semua titik betul. Semua titik betul. 2 markah. Penilaian terbaik tu 1 markah. Jadi untuk graf dan jadual kamu dah dapat 5 markah Ingat tu.
Itu sebab bab ni paling senang nak dapat markah. Tolonglah berlatih. Siapa yang rasa lemah, asyik, tak pernah lulus kan, nanti rasa tak lulus je, kamu kontrol bab ni, dapatkan markah banyak sikit. Graf pun dah 5 bang. Okey, lepas tu apa dia nak? Apa dia nak sebenarnya? Kita dah settle graf. Okey. Seterusnya lukis graf garis lurus penyuaian terbaik. Dah dapat dah 3 markah luas graf. Kamu buat jadual dah dapat 2 markah. 5 markah dalam tangan. Kita ada 5 markah lagi. Okey. Kan saya cakap tadi, kalau persamaan tak linear tak diberi. Walaupun dia tak suruh kamu bina persamaan linear, kamu kena bina persamaan linear. Boleh faham? Sebab ini kan pelakon utama dia kan persamaan linear. Mestilah dia ada. Boleh faham tak? Macam kamu jadi pelakon utama kan? Pelakon utama tak disebut tapi orang kenal. Dia macam tu. Okey. Jadi dekat sini cikgu tak ada pun dia kata bina bentuk persamaan linear. Dia takkan minta. Tapi dalam apa yang dia tanya kat bawah ni, dia memerlukan persamaan linear. Boleh faham? Okey. Kita tengok soalan C1. Soalan C1 mungkin tak perlu lagi. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2.7. Okey, X sama dengan 2.7. X dekat paksi mana bang? X dekat paksi mana? X ada dekat paksi mana? Apa ni? X kecil. X kecil. Bukan X besar. X kecil berada paksi Y. Paksi X. Paksi X. Dia berada di paksi X. Okey. Saya buka kalkulator sekejap. Sorry. Paksi X. Tapi paksi X bukannya paksi X betul. Itu adalah paksi 1/X. Betul tak? Dia paksi 1/X. Jadi kita tak boleh ambil bulat-bulat. Berapa tadi? 2.7. Kita tak boleh ambil bulat-bulat 2.7 dekat sini. Okey? Kita tak boleh ambil bulat-bulat 2.7 sini. Kenapa? Sebab dia paksi 1/X. Kita kena jadikan 1/2.7 dulu. 1 bahagi 2.7 berapa? Okey, 1 bahagi 2.7. Okey, 0.37. 0.37 inilah yang kita cari dalam paksi ni. Boleh faham? Boleh? Boleh? Okey, dekat soalan dia kata X sama dengan 2.7. Dekat paksi X kita ni, dia bukannya paksi X, paksi 1/X. Jadi nilai 2.7 ni kita tak boleh ambil direct dekat paksi 1/X sebab hak dia adalah 1/X. 1/X adalah 1 bahagi 2.7. Nampak? 1 bahagi 2.7 adalah 0.37. Baru boleh cari 0.37 tu kat mana. Boleh faham? Kat sini konon dia. 0.37. Baru kita cari dekat graf tu. Boleh faham? Tak faham saya jelaskan balik ni. Ada yang tak faham ke setakat ni? Saya tunggu jap. Sebab ada setengah jam ni. Ada tak faham? Okay. Faham bagus. Yang tak faham tu janganlah malu. Bukan nampak muka pun. Okey? Cikgu tak faham lah, tutup je mic cepat-cepat. Orang tak detect kamu. Okey? Jadi, lepas kita modify 2.7 ni, kita modify dia jadi 1/2.7. Macam mana kita nak modify? Kita kena tengok paksi X tu. Apa benda cerita dia? Cerita dia, 1/X. Dia bagi X. Jadi 1 kena bahagi 2.7. Sebab 2.7 tu X yang ditanya. Jadi 1/2.7 adalah 0.37. Dah jumpa dah sini. Saya guna warna biru dah jumpa cikgu sini. Okey, 37. Jadi cari dekat graf. Naik atas. Tak boleh turun. Kalau turun sampai bila pun tak jumpa. Sebab graf tu dekat atas dia. Okey, kononlah saya cari, saya jumpa.
Saya dapat sini, dia dapat sini. Dia bukan sini. Sorry. 0.37 tu berada di sini sikit. Sini. Dia berada kat sini. Okey, lepas tu cari sampai jumpa paksi Y tu. Berapa nilai dia? Konon 5.2. Ini saya bagi anggaran je. Nanti kamu tolong buat sendiri ya. Okey, 5.2 tu dekat paksi apa? Paksi Y. Ya, okey. Paksi Y tu apa logo dia? Y kuasa 2 per X. Ya, betul. Y kuasa 2 per X. Yang dia minta Y kan? Yang dia minta Y. Betul tak dia minta Y tadi? Betul. Dia tanya Betul. berapa nilai Y bila X sama dengan 2.7. Okey. Markah dia 1 je pun. Azab dia. Okey. Jadi dekat sini, cikgu ada X lagi. X-nya berapa tadi? X-nya berapa tadi? 2.7. 2.7. Ini still 5.2. Macam mana nak dapat Y? 2.7 darab 5.2. Betul? Okey, ambil kalkulator. Kena aktif sikit. 5.2 darab 2.7. Okey. Dapat 14.04. Okey, 14.04 sama dengan Y kuasa 2. Nampak? Dia nak Y. Bukan nak Y kuasa 2. Kuasa 2 pindah jadi apa? Punca kuasa 2. Ya, square root 14.04. Okey, jadi kita square root kan dia. Square root answer tadi. Berapa? Betul tak? Okey, 3 perpuluhan. Okey, yang ni kena 4 titik perpuluhan. Sebab kita mengira dia. 3, 7, 4. Berapa tadi? 3, 7, 4, 7. 3, 7, 4, 7. Okey, kita dapat dalam 4 significant figures. Tapi 3 decimal places. Tak ada masalah juga. Kalau kita nak bundarkan pun dia jadi kosong kan belakang ni. Okey. Itulah nilai Y kecil dia. Faham? Itu nilai Y kecil. Hati-hati dengan permainan paksi. Itu sebab logo paksi kamu kena tulis. Logo paksi tu wajib tulis. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Alamak, Y dalam sebutan X. Okey, ini jam kita kena buat persamaan linear kita. Okey, persamaan linear apa? Y besar sama dengan M X campur C. Oh, campur C dah tahulah cikgu negatif 4. Okey, negatif 4. Tak apalah saya tulis dia punya persamaan umum. Okey, persamaan umum kat situ. Siapa paksi Y? Siapa paksi Y? Y apa? Per X. Y square per X sama dengan alamak cikgu kecerunan pula. Tak apa. Kecerunan nanti. Saya bagi je jawapan kecerunan. Nanti kamu buat X besar paksi X. Betul? 1 over X. Tolak 4. Okey, tolak 4 kita tengok daripada graf tu. Oh, negatif 4 lah dia punya pintasan. Jadi dekat persamaan dia jadi tolak 4. Kecerunan. Konon-konon kita dapat kecerunan dia. Okey, saya buatkan. Dapatlah 25 kecerunan dia. Oh, besar juga kecerunan ni, 25. Okey, kita dapat. Nampak tak? Barulah Y tu jadi Y kecil. Okey. Inilah persamaan linear dia. Nampak? Y kuasa 2 per X sama dengan 25 darab 1, 25 per X tolak 4. Barulah dinamakan persamaan linear. Okey, baru dinamakan persamaan linear. Tetapi soalan dia nak apa? Cuba baca tu. Soalan dia nak apa? Ungkapkan. Saya besarkan. Nampak? Apa? Cuba baca kelas. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Adakah
persamaan linear saya ni dah dalam Y dalam sebutan X? Dah ke belum? Belum. Faham tak? Belum. Y dalam sebutan X, Y kena sendiri. Y kena sendiri. Saya letaklah Y ni warna merah per X. Okey, kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X, maka apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? X yang bawah ni Kita bahagi. Bahagi. Okey. Pindah. Bahagi lagi. Dia pindah sana jadi Darab. 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 Bagus. Semua darab X. Semua makhluk ni darab X. Supaya yang dia ni termati dah. Ni pun termati lah cikgu. Matikan lah. Jadi tinggallah Y square sama dengan 25 tolak 4X. Adakah Y dalam sebutan X? Belum. Dia masih lagi Y square dalam sebutan X. Ni Y square dalam sebutan X. Kita jadikan lagi Y. Okey. Kalau Y square, square pindah jadi? Square root. Square root. Okey, ingat dalam AdMath kamu akan jumpa persamaan-persamaan yang tak pernah kamu jumpa dalam hidup. Okey, macam ni lah. Okey, boleh pemudah lagi tak? Oh, saya silap pula. Saya nak mandai tukar jadi tambah pula. Okey, boleh pemudah lagi tak? Tiu? Nak tanya Tiu ni. Oh, Tiu. Boleh pemudah lagi tak? Agak-agak lah. Boleh tak? Itu 25. Okey, 25. Salah. Tak boleh. Dia dalam... Okey, sebenarnya saya nampak kamu... Memang betul, punca kuasa 2, 25 ni 5 kan? Tapi dia sudah bergabung dengan 4X. Tak boleh. Kecuali macam ni, Tiu. 25 darab 4X. Ataupun 25X. Macam ni boleh. 25 boleh pisah. Macam ni boleh, Tiu. Ni. 25 punca kuasa 2, 5. Sini. Macam ni boleh. Tapi dia sudah gabung dengan 4X. Punca kuasa 2 tidak boleh pecah. Kalau operasi tambah dengan tolak. Boleh faham, Tiu? Faham. Dalam kes ni tak boleh kita pecah. Tapi dalam kes darab dengan bahagi kita boleh pecah. Punca kuasa 2. Nampak? Tu yang kelirukan kamu. Ingat yang lain? Okey, hasil darab, hasil bahagi, punca kuasa 2 boleh kita pisah-pisahkan dia. Tapi untuk hasil tambah dan hasil tolak, punca kuasa 2 dia tak boleh kita pecah. Tak boleh pecah, maksud saya tak boleh pecah macam ni. Saya nampak dekat kepala Tiu tadi, ni. Dia nak buat macam ni. Dia nak buat macam ni. Betul, Tiu? Kamu nak buat macam ni kan? Tak boleh. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Dia sebab bergabung. Okey? Yang ni boleh kalau dia hasil darab. Okey? Kita tengok balik flow. Ya? Ada soalan? Tak ada? Okey. Okey, kita tengok sini. Persamaan tak linear kalau tidak diberi, okey, biasanya kita cari kecerunan dan kita cari nilai pintasan daripada graf. Kita nampak daripada graf yang kita lukis, kita binalah persamaan linear. Persamaan linear kita bina. Okey, based on daripada graf kita tu. Kita bina. Lepas tu kamu ada soalan, last kali ada tukar dalam sebutan Y. Nampak? Tukar jadi dalam sebutan Y kecil. Y kecil ni. Okey, sebenarnya cerita dia kat sini. Dengar sini. Belum lagi habis. Okey. Persamaan tak linear. Okey, kita ada persamaan tak linear. Kita ada persamaan linear. Okey. Minggu lepas kita belajar daripada persamaan tak linear, kita jadikan persamaan linear. Okey? Okey, boleh faham? Okey, persamaan tak linear ni macam mana nak kenal? Persamaan tak linear ni,
Banyak kali dah saya ulang. Saya nak tambah sikit lagi. Persamaan tak linear ni kalau kamu nampak persamaan tu mengarut. Ada N, ada P. Kan? Lagi satu, kamu nampak persamaan tu ada Y. Ada Y kecil. Biasanya ada Y kecil. Okey, ada Y kecil lah biasanya. Yang ni pun ada Y kecil kan. Tak boleh juga nak cakap. Okey, persamaan tak linear biasanya kita nampak persamaan tu macam bergabung-gabung, mengarut-ngarut sikit. Biasanya daripada statement. Statement dah bagi persamaan, confirm tak linear tu. Kalau dia bagi persamaan linear, aduh, dia tak uji kamu. Okey, ni yang minggu lepas. Okey, minggu ni daripada kamu bina persamaan linear, okey, kamu bina persamaan linear, kamu bentuk persamaan tak linear. Nampak? Maksud dia apa? Y dalam sebutan X. Persamaan tak linear ni sebenarnya dia punya, kita nak dapat tahu dia adalah kita nak tengok Y dalam sebutan X. Itulah persamaan tak linear. Kita tengok Y itu sendiri. Y itu sendiri, Y itulah persamaan tak linear. Contoh apa? Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Okey, Y itu sendiri. Itulah persamaan tak linear. Persamaan linear ni, Y dengan X pun boleh bercampur. Okey, Y dengan X boleh bercampur. Paksi Y dia, Y per X. Nampak tak? Kita belajar. Dari kiri ke kanan, kita dah belajar minggu lepas. Okey, sama ada tiru paksi Y punya logo ataupun tiru pintasan C punya nombor. Okey. Minggu ni kamu bina persamaan linear daripada graf yang kamu dah lukis. Kamu jadikan persamaan tak linear balik. Nampak? Sebelum kita bentuk Y MX campur C. C dah ada kan? Oh, cikgu, C dah ada. Okey, cantik. M dah ada, M. M belum ada. Carilah M. Dah ada 2 titik belum? Adalah ni 2 titik. 0, 5, negatif 5. Okey. Okey. Cari kecerunan dia untuk saya. Cari kecerunan dia. Cepat sikit. Cepat. 4 tambah 5, 9 per 6. Betul? 9 per 6 bagi 3. 3 per 2 lah. 3 per 2 kan M dia? Allah. Betul? 3 per 2. 9 per 6. Betul? 4. Jap. Betul? 4 tolak 6 tolak 0. M dia 3 per 2. Maka kita sumbat dalam rumus dia. Okey. Y besar adalah X kuasa 2 per Y. Oh, kecerunan dia 3 per 2 lah cikgu. 3 per 2. Paksi X dia 1 over X. Okey, darab lah. Ataupun kurungan. Campur C. Tolak 5. Okey, tak cantik. Sebab 3 dengan 1 per X tu sumbang kan, nampak. Sepatutnya kita darab. 1 darab 3, 3. 2 darab X, 2X. Tolak 5. X kuasa 2 per Y. Okey. Adakah dah siap? Belum. Kenapa? Nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Ya, betul. Y dalam sebutan X. Okey, cuba tengok situ. Y itu dekat mana? Kat bawah. Kat bawah. Kalau Y dalam sebutan X, Y itu mesti sendiri. Mesti kat atas. Macam mana nak Y itu dekat atas? Ada 2 cara. Cara pertama, kita darab semua dengan Y. Boleh faham? Darab semua dengan Y. Kamu nak dua-dua cara ke nak satu cara je? Dua-dua lah cikgu. Dua-dua ya. Okey, cara pertama, tengok cara pertama, X square per Y 3 2X minus 5. Okey. Semua darab Y. Semua darab Y. Okey, dia akan potong. Sebelah sana tak boleh potong.
X kuasa 2. Y dekat luar. Sekejap Y dekat luar lah. Okay. Kita nak Y sendiri kan. Y 3 per 2X tolak 5. Kuasa 2 sama dengan 3Y per 2X tolak 5Y. Okay. Ada dua tingkat kan? 3Y per 2X, betul? Masih ada dua tingkat, kita hapuskan dua tingkat, jadikan setingkat. Okay, 2X ni semua kena darab 2X. 2X darab 2X. Faham Selagi ada dua tingkat, musnahkan, jadikan setingkat. Okay, jadi darabkan dapat 2X kuasa 3. Ni musnah, confirm. Okay, 3Y tinggal dia 10XY. Nampak? Okay, 10XY. Jadi dekat sini dia nak Y. Dia nak Y, saya keluarkan Y. Saya tukar 3 factorize 10X. 2X kuasa 3. Okay, nampak? Jadi Y sama dengan berapa? 2X kuasa 3 per 3 tolak 10X. Ni dia. Okay, ni dia. Okay, tu cara pertama. Cara kedua, alamak saya terlupa pula. Tadi terfikir. Cara kedua macam ni. Tengok ni cara kedua ni magic. David Blaine pun guna cara ni. Okay, tengok. X kuasa 2 per Y 3 per 2X tolak 5 Nampak 5 ni kat atas kan? Okay, kita nak Y dekat atas kan? Kanesh, kita nak Y kat atas kan? Balikkan sebelah sini kita kena jadikan. Okay. Okay, kita sebelah kanan ni kita kena jadikan per yang sama. Boleh faham? Per yang sama. Macam mana? 3 tolak 5 darab 2X. Per 2X. Faham tak kelas? Tak faham, cikgu. Tak faham Yang mana tak faham? Okay, macam ni. Okay, 1 per 2 tolak 1 per 3. 1 per 2 tolak 2. Macam mana kamu buat? Macam mana kamu buat? 1 tolak 2 darab 2 per 2. Betul tak? Betul tak? Tak faham juga? Sekejap, saya tukar color. Per 3 lah, per 3. 1 per 3 tolak 2. Ni kena darab 3 per 3. Kenapa? 1 per 3 tolak 2 darab 3. Bawah ni pun per 1 kan? 1 darab 3. 1 per 3 tolak 6 per 3. Betul tak 6 bahagi 3, 2? Saya guna konsep pecahan asas lah. Tak faham juga? Siapa tadi tak faham tu? Bagi tahu. Tak faham lagi Macam ni. Memanglah. Saya dah kaitkan benda ni jadi kompleks kan. Tu yang kamu tak faham tu. Okey, tengok sini. 1 per 3 tolak 7 lah contoh. Macam mana kamu buat untuk maths biasa? 1 per 3 tolak. Kan 7 ni kan per 1 kan? Betul tak? 7 kena darab 3. 1 kena darab 3. Jadi akan jadi 1 per 20. 1 tolak 21 per 3 per 3. Oh, tak cantik. Bawah tu dua-dua ada per 3. 1 kan? 1 tolak 21. Faham? Itu yang saya buat kat sini. Nampak? Saya buat kat sini. 5 ni per 1. 5 ni per 1. Jadi 5 ni, saya satu bawah ni saya nak jadikan 2X. Jadi 5 ni pun terpaksa saya darab dengan 2X. Baru saya dapat yang bawah ni. Boleh faham? Sama konsep dengan yang sebelah kanan ni yang saya bagi pecahan biasa tu. Boleh faham? Okey. Boleh faham? Saya teruskan ni. Kita nak bagi contoh lain. 3 minus 10x over 2x. X square per y. Okey. Okey.
Terbalikkan. Betul tak? Okey, baru terbalikkan. Kiri kanan dah ada satu pasukan. Ni kira satu pasukan. Ni satu pasukan. Yang ni masih sebelah kanan masih dua pasukan ni tadi. Itu sebab kita tak boleh terbalikkan terus. Jadi terbalikkan y per x kuasa 2. 2x per 3 tolak 10. Ada x x kuasa 2. Okey. X kuasa 2 pula mana mandai. Okey, boleh faham? Tapi dia nak y dalam sebutan x, betul? Okey. Y dah ada sendiri. X ni menyebut, X ni kita darab semua dengan x kuasa 2. Darab dengan x kuasa 2, potong dia. Oh, x kuasa 2 ni ke atas. Jadi 2x kuasa 3 per 10x. Sama tak jawapan dia tadi? Kita check. Sama. Nampak? Tak kisahlah cara mana. Kalau dia suruh ungkap unknown selain x dengan y, biasanya kita ambil maklumat kecerunan ataupun maklumat pintasan. Biasanya macam tu. Okey. Okey, kedua-dua graf ni apa mas? Okey, kedua-dua graf ni tengok persamaan tak linear dia sama. Y per x Px kuasa 2 tolak Qx. Kedua-dua ni, ini graf linear dia. Boleh faham tak? Itu maklumat dia. Ada? Dia beritahu tak? Ataupun dia sampai sendiri kat saya. Okey. Diberi y per x sama dengan Px kuasa 2 tolak Qx dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. 3.1 dan 2 menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan membuat hubungan dari persamaan itu. Betul. Itulah maksud dia. Satu persamaan tak linear, y per x ni tadi, dia boleh membentuk dua graf kat situ. Okey. Graf yang pertama tengok sini. Graf 3.1 dia tak bagi pun logo y. Paksi Y. Dia tak bagi pun logo. Dia bagi logo besar je. Dia bagi logo apa kak? Kalau dia tak bagi logo Y. Dia lagi bagi logo paksi apa sekarang? Cepat. X. Jadi persamaan kita ni, kita kena jadikan, kita nak tiru paksi pintasan tak? Paksi pintasan pun tak boleh tiru kan? Nampak? Paksi pintasan pun dia jahat sini. Paksi pintasan dia jahat kat situ. Dia tak bagi kita. Okey? Dia tak bagi nombor exact. Jadi kita tak boleh, antara tiga-tiga ni pun tak boleh tiru pintasan. Maka kita kena cari satu benda antara tiga-tiga ni, siapa boleh jadi X. Nampak? Siapa boleh jadi X? Okey, siapa yang senang nak jadi X? Y per X ke? Px kuasa 2 ke? Qx. Siapa senang? Siapa senang situ? Dah susah ni. Ni soalan dah 2019 saya rasa. Sekejap saya check 2019. Siapa yang mudah nak jadi paksi X punya logo? Q. Q, okey, Q, okey. Kalau Q tu nak jadi X, kena buat apa? Kalau lah. Tak apa, salah tak apa. Q Sekejap Q. P nak cikgu P. P okey, P. P nak jadi paksi X. Kita nak ambil jadi X. Okey, kita check. Tak apa, ni susah. Sebenarnya susah juga soalan ni kan. QX. Okey, tengok sini. Okey. Kalau kita nak jadikan X, kita kena bijak sikit. Okey, bijak banyak pun boleh. Px kuasa 2 tolak Qx. Okey, salah tulis.
Okey. Konon Q tadi kita nak jadikan X je. Okey, kita nak jadikan X, tengok sini. Okey, kita kena korbankan Q, kita bahagi semua dengan X. Boleh tak? Bahagi dengan X. Kalau bahagi dengan X, letaklah X tepi tu. Nampak? Jadi, Y per, bawah ni X dengan X. Darab sebenarnya. Jadi X kuasa 2 lah. Ni boleh potong. Kita cari sebenarnya X yang kuasa besar sikit. Jadi yang kuasa kecil tu termusnah. Jadi PX tolak Q. Nampak? Okey. Jadi negatif Q ni siapa? Negatif Q ni siapa? P ni siapa? Okey, P ni siapa? Masing-masing ada nama. Negatif P Q ni adalah keturunan. C. Pintasan Y kan? P ni adalah kecerunan. Okey, itu gambar rajah 3.1. Kita tengok gambar rajah 3.2. Gambar rajah 3.2, Y per X kuasa, tak ada kuasa, PX kuasa 2 tolak QX. Yang ni boleh tiru paksi Y punya logo. Paksi Y punya logo ada Y per X kuasa 3. Siapa yang layak jadi Y per X kuasa 3? Siapa? Siapa kak yang layak jadi Y per X kuasa 3? Antara tiga-tiga ni. Mestilah Y per X kan? Tapi yang ni Y per X je. Macam mana nak jadi Y per X kuasa 3? Darablah. X kuasa 2. Bawah ni pun sama. X kuasa 2. Jadi dah jadi Y per X kuasa 3. Ni potong habis. P. Tolak. Ni habis atas. Bawah tinggal Y Q per X. Nampak? Okay. Dan kita tengok sini. Siapa pula P? Siapa P? Allah. Keluar. Siapa P? C. P adalah C. Okey. Negatif Q siapa? M. M. Okey. Adalah M. Kat sini. Okey. Kecerunan langsung tak ada maklumat kan? Kelas. Ada tak maklumat kecerunan? Tak ada. Okey. Ingat kalau ada ungkapkan ni. Selain daripada XY. Ungkapkan P ke Q ke R ke S ke. Kamu kena pegang dua. Sama ada kecerunan ataupun pintasan. Sekarang kecerunan langsung tak ada maklumat. Yang ada maklumat dekat graf apa dia? Pintasan kan? Okey. 3.1 pintasan dia berapa? Negatif 6K, betul? Negatif 6K. Negatif 6K adalah C. Dekat graf. Negatif 6K. Maka negatif Q sama dengan negatif 6K. Okay. Kenapa negatif Q sama dengan negatif 6K? Sebab negatif Q daripada persamaan, negatif 6K daripada graf. Betul? Nampak? Masih lagi benda. Dari graf, dari persamaan. Dari graf, dari persamaan. Jadi, kedua-dua belah ada negatif. Boleh musnah negatif. Akan jadi nak Q sama dengan 6K. Okey, ini persamaan pertama. Dia tak nak dalam sebutan K. Dia nak dalam sebutan Q dan P. Boleh faham? Yang belah 3.1? Boleh. Okay, kita pergi belah 3.2. Kita dah tak main dah kecerunan. Kat sini. Kecerunan biar. Sebab tak ada langsung maklumat dia. Okey. C dia apa sini? 3.2. K campur 3. Betul? K campur 3. Maksudnya P sama dengan K campur 3. Nampak? Inilah persamaan nombor 2. Nombor 2. Okey, persamaan nombor 2. Nampak? Dan akan dapat persamaan serentak. Tetapi dia nak dalam P dalam sebutan Q.
P dalam sebutan Q ke Q dalam sebutan P? P dalam sebutan Q. Okey. P dalam sebutan Q. Macam mana P dalam sebutan Q? Okey, kita susun. Oh, ni dah P lah cikgu. P sama dengan K tambah 3. Ni dia. Ini P dalam sebutan K. Dia nak P dalam sebutan Q. Macam mana kita nak dapat Q daripada K ni? Daripada persamaan nombor 1, kita jadikan K tu tajuk. K sama dengan Q per 6. Faham tak ni? Dah belit saya cakap ni. Saya rasa. Tak faham Faham. Yang pick up tu faham lah. Okey, faham tak? Dia nak P dalam sebutan Q. Kita ada P dalam sebutan K. Tu samaan kedua. Samaan kedua ni P dalam sebutan K, betul? Saya nak P dalam sebutan Q, bukan nak dalam sebutan K. Okey, ada tak K dengan Q bergabung? Ada dalam sebutan pertama. Macam mana saya nak hapuskan K tu? Saya kena jadikan dia tajuk. K jadi tajuk, maka Q per 6. Nampak? Maka P sama dengan berapa K tadi? K yang ada sebutan Q? Q per 6 tambah 3. Inilah P dalam sebutan Q. Faham? Siapa yang jadi tajuk, dia yang dah tak ada dia punya rupa dia. Nampak? K jadi tajuk, K dah hilang daripada sebutan P tu. Boleh faham? Tak, nanti kamu tengok balik video ni. Faham cikgu.